Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek yang seterusnya iaitu akhlak. Buka buku akhlak. Akhlak tahun 1. Ni, buku teks. Ustazah baru ambil semalam juga. Kita tak pernah belajar lagi akhlak Ini pelajaran pertama kita belajar akhlak. Okey, pelajaran yang pertama ialah siapa yang tak ada buku teks tengok je skrin Ustazah ni. Ini pun buku teks juga ni. Ustazah ambil dari buku teks. Okey, pelajaran pertama iaitu akhlak mulia. Pengertian akhlak mulia. Tengok. Pelajar lelaki ni bertanya, Ustazah, apakah pengertian akhlak mulia? Okey, ni pengertian dia. Ustazah ni jawab, akhlak mulia ialah kelakuan atau tingkah laku yang baik. Iaitu seluruh tingkah laku manusia yang berpandukan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu maksud dia. Akhlak mulia ni apa? Tingkah laku, kelakuan, perbuatan, sikap, perangai yang baik. Itu dia akhlak mulia. Contoh manusia yang berakhlak mulia yang kita boleh jadikan contoh dan tauladan. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab baginda penuh dengan sifat-sifat mulia dan terkenal dengan akhlak-akhlak mulia. Okey. Itu dia akhlak mulia, maksudnya tingkah laku yang baik ataupun kelakuan. Okey. Pelajar perempuan pula tanya, Ustazah, apakah balasan bagi orang yang berakhlak mulia? Balasan untuk orang akhlak mulia apa dia? Balasannya ialah syurga. Syurga bagi orang yang membuat kebajikan dan ketaatan. Dan balasan neraka bagi orang yang membuat kejahatan dan kemaksiatan. Syurga bagi orang yang buat baik, neraka bagi orang yang buat jahat dan maksiat. Jadi, kita kena pilih macam mana? Buat baik ke buat jahat? Buat baik. Selalu banyakkan buat baik, jangan buat jahat. Buat jahat, nak masuk neraka? Tak nak, neraka tu panas. Jadi, buatlah baik. Dengan adik-adik jangan gaduh, dengan kawan-kawan jangan gaduh. Bila mak ayah suruh, ikut, taat. Itu akhlak mulia ke tak? Akhlak mulia, buat baik. Okey? Jangan degil-degil cakap mak ayah. Ni Ustazah ajar ni, belajar betul-betul. Jangan main. Masa main, main. Masa belajar, belajar. Okey. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Akhlak mulia ni penting ke tak? Penting, sebab pada awal Rasulullah SAW berdakwah, Rasulullah dia betulkan akhlak dulu sebelum dia sampaikan Islam. Dia betulkan akhlak-akhlak dulu. Dia betulkan akhlak kaum dia dulu. Penting akhlak ni. Okey, contoh akhlak mulia. Kat sini ada beberapa contoh. Yang ni tengah buat apa ni? Solat. Melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah adalah akhlak yang mulia. Solat, puasa, mentaati ibu bapa, ni menghormati ibu bapa. Nak masuk syurga kena menghormati ibu bapa, kena melaksanakan perintah Allah. Menjaga kebersihan, membantu guru, tolong cikgu, tolong ustazah, dengar betul-betul apa ustazah ajar ni. Fokus. Kerja sekolah buat. Itu akhlak yang mulia. Nak jadi orang yang berakhlak mulia tak? Nak masuk syurga tak? Kena berakhlak mulia. Menjaga kebersihan. Seterusnya, memberi makan kepada haiwan peliharaan, membantu ibu,
Menjaga tanaman, rajin belajar. Nampak? Rajin belajar pun akhlak mulia. Menjaga tanaman. Awak tanam pokok, akhlak mulia. Jangan awak tanam, lepas tu awak biar. Awak tak bagi air, awak tak bagi baja. Tak boleh macam tu. Awak dah menyeksa tanaman tu. Kalau nak dapat pahala, jaga elok-elok. Macam tu juga dengan haiwan. Contoh awak bela kucing. Kucing tu kena bagi makan, kena bagi tempat tinggal yang elok, okey? Kena layan dia elok-elok. Jangan buli-buli kucing, baling-baling kucing, piat-piat telinga kucing. Itu akhlak mulia ke tak? Piat-piat telinga kucing? Bukan. Jangan seksa kucing, jangan seksa haiwan, kucing ke, ayam ke. Jangan. Okey, seterusnya kelebihan berakhlak mulia. Dihormati masyarakat, menjadi hamba Allah yang soleh. Kehidupan lebih terurus, terpelihara daripada dosa dan maksiat. Dapat menjaga alam. Menjaga hak manusia. Ini antara kelebihan menjadi seorang yang berakhlak mulia. Masyarakat hormat kita, sayang kita, alam pun terpelihara, kita tak rosakkan tumbuhan. Itu adalah akhlak mulia. Jadi alam pun cantik, tak dapat dosa. Itu dia. Kisah tauladan. Ini kisah. Ustazah nak cerita sikit kisah. Okey, kelas kita akan akhiri dengan satu kisah lah Ustazah cerita pasal Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib Nabi Syuaib alaihi salam mengajak kaum Madian supaya menyembah Allah. Okey, kaum Madian ni kaum Nabi Syuaib. Kita kaum apa? Kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum Nabi Syuaib. Tetapi mereka degil, malahan terus mengejek Nabi Syuaib ni. Walaupun begitu, Nabi Syuaib alaihi salam tetap sabar. Kaum Madian pandai berniaga, tapi mereka tak jujur. Mereka suka menipu, mereka suka rasuah, mereka suka riba. Nabi Syuaib alaihi salam menasihati mereka agar bersikap jujur. Akhirnya kaum Madian dilanda angin panas, sesak nafas dan berlaku gempa bumi yang kuat memusnahkan semuanya. Inilah kisah Nabi Syuaib dan kaumnya, kaum Madian. Kaum Madian ni mengejek Nabi. Nabi Syuaib kata jangan menipu dalam niaga. Dia orang menipu juga. Last dah lah mati semua musnah semuanya. Allah turunkan azab. Apa dia azab dia? Angin panas, sesak nafas dan berlaku gempa bumi. Inilah balasan kepada orang-orang yang tidak berakhlak mulia, menipu dalam niaga. Jadi akhlak mulia Nabi Syuaib apa dia? Bersabar. Nabi Syuaib bersabar dengan kaum dia dan terus kan berdakwah. Itu dia. Tengok zaman dulu rasul-rasul sebelum ni kaumnya bila buat maksiat Allah terus datangkan azab, terus turunkan balasan untuk orang-orang yang maksiat ni, yang buat dosa. Tapi kita beruntung sebab kita kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tundakan azab untuk kita. Jadi untuk kita bertaubat, untuk kita ada masa untuk bertaubat. Tapi ramai juga yang tak sedar tentang perkara tu. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita kena sebagai orang Islam, kita kena selalu beringatlah azab Allah tu bila-bila boleh turun. Kurangkan maksiat. Okey. Sekadar rasanya tu je untuk hari ni. Masa pun dah nak habis. Okey. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa tak tahu, tanya Ustazah WhatsApp Ustazah kalau ada yang tak jelas.